Di dalam Bible dikatakan bahawa pada satu hari ketika selepas Nabi Musa AS, ketika Joshua, iaitu penolong kepada Musa, yang sedang berperang pada petang hari Jumaat, dan Allah, dan di dalam surah itu dia mereka mengatakan the sun stood firm in the sky, dan Joshua berdoa kepada Allah SWT supaya Allah pegunkan matahari di langit. Model yang digunakan oleh mereka iaitu menggunakan model bumi sebagai datar, flat earth, dan langit sebagai separuh belatan, separuh sphere. Dan apabila dibuka pintu langit, maka hujan pun turun. Dan inilah model yang digunakan oleh agama Kristian, oleh gereja. Selepas mereka mengambil kitab Judaism sebagai sebahagian dari kitab suci mereka sendiri, dan mereka gabungkan dan mereka sebut sebagai Bible, the Bible, yang terdiri pada the New Testament dan the Old Testament. Hari ini kita lihat perbandingan. Dan selain pada itu, the Genesis menceritakan bahawa in the beginning God created the heaven and earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, and the earth was without form and void. Ketika itu bumi masih tidak ada bentuk dan masih kosong, and darkness, dan masih lagi gelap, was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the space of the waters. Dan seterusnya mereka menceritakan bahawa God said let be the light, be the light, be light, and there was light. Kemudian Tuhan mengatakan jadilah matahari, dan matahari pun muncul dalam konteks light atau cahaya di sini. Di sini ditafsirkan berbagai-bagai, dan di dalam konteks agama Judaism mereka mengatakan bahawa pada hari yang ke-6 Tuhan telah menciptakan manusia. Sebelum itu manusia tidak ada. Dan dikatakan dalam ayat 26 Genesis 2, and God said let us make mankind in our image, dan kami akan jadikan manusia seperti rupa kami. Dalam agama Judaism, Tuhan sama seperti manusia rupanya, mata, telinga, hidung, dan inilah kepercayaan mereka. Sebab dalam surah ini disebut bahawa lebih baik biarlah kami ciptakan manusia seperti wajah kami. Dan disebutkan bahawa manusia yang diciptakan ini untuk menjaga atau untuk tinggal di atas bumi dan menjadi khalifah kepada seluruh binatang ataupun ikan ataupun daratan yang Tuhan telah ciptakan. Dan so God created mankind in his own image, dan Tuhan mencipta manusia seperti rupanya sendiri. Dan inilah sebahagian daripada umat Islam ada yang berpegang pada mujassimah, yang menganggap Tuhan itu sama seperti makhluknya, dan subhanallah Allah menyatakan sebaliknya bahawa tiada siapa pun yang serupa dengan Allah SWT. Tetapi dalam Judaism mereka mengatakan manusia yang Allah ciptakan itu sama dengan penciptanya sendiri, dan subhanallah. Dan seperti yang disebut dalam Genesis lagi, dia mengatakan bahawa Allah menciptakan, Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya daripada hari pertama sampailah hari ke-6. Dan dikatakan God saw all that he made, and he was very happy, as very good. Dan Tuhan melihat apa yang dia ciptakan, dan dia sangat berpuas hati dengan ciptaannya. Maka itulah hari yang ke-6. Dan hari yang ke-7, maka Tuhan telah selesai menciptakan segala kerjaannya, dan Tuhan pun berehat pada hari yang ke-7 yang mereka sebagai sahabat. Dan ini bercanggah sama sekali dengan Al-Quran bahawa Allah tidak pernah letih, Allah tidak pernah mengantuk, dan ayat kursi yang diturunkan menggambarkan sebalik daripada apa yang digambarkan di dalam Genesis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inilah yang disebut oleh Al-Quran, menyalahi apa yang dikatakan kepada mereka oleh mereka yang mereka mengatakan ialah kitab Taurat, sedangkan bercanggah dengan Al-Quran sama sekali. Dan mereka mengatakan pada hari yang ke-7 Tuhan berehat. Tuhan telah berehat sebab selepas menyelesaikan 6 hari penciptaannya, dan Allah menyangka bahawa Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur,
dan segala yang ada langit dan bumi adalah punyaan Allah, dan tiada siapa yang dapat memberi syafaat kecuali dengan keizinannya, dan Allah mengetahui yang di depan mereka atau di belakang mereka, dan mereka tidak dapat mencapai ilmu Allah, tetapi Allah mengetahui segala-galanya, dan kursi Allah, kerajaan Allah meliputi bumi dan langit, dan Allah tidak pernah letih daripada menjaga keseluruhannya. Inilah membezakan antara kosmologi Islam dengan kosmologi Judaism. Hari ini kita cuba lihat sedikit perbandingan untuk kita ambil iktibar dan untuk kita renungi kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Dan oleh sebab itu, berdasarkan kepada doktrin tadi, doktrin gereja, mereka mengambil the flat earth, bumi yang kita tinggal ini sebagai bumi yang lepir, dan apabila langit dibuka maka hujan pun turun, matahari berada di bawah bumi, di bawah langit, dan mereka beredar, bumi tetap dan matahari yang bergerak. Dan itulah yang dipegang oleh gereja selama ribuan tahun, dan bagi siapa yang menyalahi pegangan ini, maka dia akan dihukum hukum yang cukup dahsyat, iaitu dibakar hidup-hidup di atas pentas. Dan tuan-tuan kita lihat konflik yang berlaku apabila Galileo Galilei yang membuat model bahawa matahari berada di pusat universe dan seluruh planet termasuk bumi mengelilingi matahari. Bermaksud dia telah menyalahi gereja dan dia berhak mendapat hukuman yang sangat berat, iaitu dibakar hidup-hidup. Apabila kita mengatakan bumi bergerak mengelilingi matahari, maka dia adalah satu kesalahan yang sangat dahsyat dalam doktrin Kristian ketika itu, dan orang yang menerima pada antaranya lah Galileo Galilei. Sahabatnya juga telah digantung, dibakar hidup-hidup sebelumnya, dan kali ini tibalah giliran Galileo yang menyatakan bahawa bumi bulat, bukannya dia lepir ataupun bukanlah dia sebagaimana flat earth, tetapi dia adalah spera dan dia mengelilingi matahari. Dan bukan saja bumi yang mengelilingi matahari, tetapi ada planet-planet lain yang turut sama seperti bumi mengelilingi matahari, dan dia telah mendahului gereja dan dia perlu dibawa ke mahkamah dan dia dituduh di mahkamah. Akhirnya dia dapati bersalah. Hukuman yang harus dijalankan ialah dibakar hidup-hidup. Inilah pemandangan hari perbicaraan yang disebut sebagai Majlis Inquisition, yang membicarakan seorang saintis Eropah yang bernama Galileo, yang dihadapkan mahkamah kerana dia mengatakan bahawa matahari berada di tengah-tengah universe dan bumi mengelilingi matahari, dan ini menyalahi hukum yang ditetapkan oleh gereja, dan dia berhak dibakar hidup-hidup. Dan apabila jatuh hukuman, dia harus dibakar hidup-hidup oleh 9 orang kardinal, 7 lawan 2, dan dia harus dibakar pada hari yang sama. Tetapi kali terakhir, kardinal memberi keputusan. Keputusan ialah sekiranya kamu menarik balik perkataan kamu, kami boleh maafkan. Dan oleh sebab itu, kawan-kawan menasihati Galileo, wahai Galileo, tidak gunanya kamu berkeras dengan pandangan kamu. Marilah ikut pandangan gereja, dan sekiranya kamu mengalah hari ini, kamu tidak akan kalah selama-lamanya. Mengalah bukan arti kita kalah, tetapi kita memberikan ruang kepada gereja untuk melaksanakan perkaranya ataupun perintahnya, dan kami nasihatkan kata kawannya supaya kamu mengaku kamu bersalah. Dan inilah pengakuan Galileo sebagaimana yang dicatatkan oleh sejarah. I, Galileo Galilei, son of Lorenzo Galilei of Florence, aged 20 years, being brought to personal to judgment. Dia mengaku bahawa dia dibawa ke mahkamah, dan sekarang saya menuntut, mengakui bahawa saya bersalah dan saya menarik balik apa yang saya sebutkan. Dan oleh sebab itu, saya masih percaya kepada the Holy Catholic and Apostolic Church of Rome, who teaches and preaches, dan saya sekarang mengaku bahawa saya tersalah dan saya tetap beriman dengan gereja, dan dia dilepaskan daripada hukuman bakar hidup-hidup. Di Eropah, tuan-tuan, sekiranya kita menyampaikan satu pandangan saintifik yang menyalahi gereja, hukumannya cukup parah, iaitu mati serta-merta, dibakar hidup-hidup. Dan berapa ribukah saintis Eropah yang dibakar oleh gereja, dan selepas dibakar oleh gereja,
kata Galileo, saya mengatakan bahawa bumi masih lagi bergerak dan itulah dia diletakkan di dalam rumah tahanan dan dia mati dalam rumah dan ditahan di kawasan Sinaya, kawasan utara Itali, dan sejarah ini sejarah yang pahit di Eropah yang mereka ingin tutup bahawa mereka percaya pada Flat Earth. Mereka percaya pada Flat Earth dan umat Islam percaya pada bumi ini bulat sebagaimana yang dilukis oleh saintis ataupun dinyatakan oleh ahli tafsir, dan yang menjadikan sebagai model resmi Islam ialah bumi berbentuk sfera. Dan kita akan lihat antara mereka yang melukis peta dunia bumi dalam konteks Islam ialah Al-Biruni yang melukis bumi dalam bentuk bulat, dan itulah yang menjadi dominan dalam pemikiran Islam, tetapi bercanggah dengan pemikiran gereja yang mengatakan bumi adalah bentuk leper ataupun rata, dan kita lihat apakah yang berlaku seterusnya. Dan ini mengibatkan bahawa paradigm sains telah berubah daripada bahawa bumi tidak bergerak kepada bumi telah bergerak dalam konteks barat, bukan dalam konteks Islam, dan kita lihat apakah yang berlaku dalam konteks kita umat Islam. Silakan. Ya, kalau kita lihat apabila Galileo dibakar ataupun selamat daripada pembakaran, tetapi kawan-kawannya ramai yang dibakar, katanya ribuan saintis yang telah dibakar sebelum Galileo, maka Eropah telah lari daripada gereja dan saintis mereka telah memisahkan agama daripada sains. Akhirnya agama Kristian ditinggalkan di barat. Satu demi satu sendi agama Kristian telah terungkap di barat, dan mereka ada harapan untuk datang ke timur dan mengembangkan di bumi yang baru. Di bumi yang lama, gereja telah ditinggalkan disebab apabila pemikiran saintifik menjelma di Eropah, mereka meninggalkan gereja sebab bercanggah secara head-on collision dengan saintifik, dan oleh sebab itu mereka semakin kurang pengaruh, dan sekarang mereka melihat Islam menjadi agama yang sangat dimati oleh pemuda-pemuda Eropah, sehingga pemuda Eropah telah berlomba-lomba untuk memanganut Islam. Dan bagaimanakah untuk menyikat? Maka ditimbulkan bahawa Flat Earth ini dikatakan oleh Islam dan disokong oleh sebahagian ulama, khususnya daripada ulama Saudi, dan ini menyebabkan disambung oleh sebahagian pemuda kita di negara kita. Bahkan di Indonesia, ketika saya dijemput untuk sampaikan ceramah perdana di Universiti Azhar Jakarta, dan saya berdepan dengan para pelajar PhD, pelajar-pelajar yang percaya kepada Flat Earth, dan inilah usaha mereka supaya Islam dapat dekat apabila pemuda Islam telah mengambil alih pahaman yang diberikan oleh gereja, maka Islam bakal ditinggalkan sebagaimana gereja ditinggalkan di Eropah hanya kerana mereka mengatakan bahawa bumi ini Flat Earth ataupun bumi rata, dan ini mengubah paradigm yang berlaku dalam sejarah Eropah.